Bismillahirrahmanirrahim. Doa sikit. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma Amin. ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, Amin. ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua Amin. bapa kami yang sentiasa menjaga kami, mendidik kami, menyayangi kami, mentarbiah kami sejak kami kecil. Amin. Ya Allah, ampun segala dosa guru kami, guru-guru kami, masyayikh kami, anak-anak murid kami, sahabat handai kami, semua orang yang kami kasihi. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami dunia dan akhirat. Berikanlah rahmat kami kepada kami agar kami dapat memasuki syurga-Mu dengan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala malapetaka, lebih-lebih lagi dari bahayanya dihinggap oleh virus COVID-19. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nu'idu anfusana bi kalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Cerita pertama. Cerita pertama ni saya nak cerita, nanti kamu buat kesimpulan ya. Cuba fikir kesimpulan cerita ni ataupun ke arah mana yang ingin dibawa oleh cerita ini atau pencerita ini. Okey. Ada satu cerita dan analogi macam ni. Awak ada depan saya sebagai guru, saya nak buat test pada awak, test ujian. Saya bagi satu kertas, kita mudah cakap ada 5 soalan sahajalah. Ada 5 soalan. Ada 5 soalan tu saya kata okey, anak kata nak letak nama siapa ya? Nama yang tak ada dalam ni ke ada, yang tak ada pun. Kalau nama ada orang tak suka pula kan. Nama Samir tak ada ni kan. Samir tak ada nama. Okey Samir, saya kata, ya Ustaz, dia kata, saya nak awak jawab 5 soalan ini. 5 soalan ini, soalan pilihan. Soalannya pilihan Samir, ya Ustaz, saya nak awak pilih dan tanda jawapan yang awak sendiri nak. Dengan pemikiran yang ada pada awak dianugerahkan, dengan ilmu yang ada pada awak, saya nak awak pilih jawapan yang betul pada pemikiran awak lah, pada tahap ilmu awak. So saya bagi satu kertas, dia tanda. Samir pun tanda. Soalan pertama A, B, C, D. Okey, masih ramai yang sedang masuk ya. Kita baru ada 45 orang. Then we want al-adad yasil ila 59 ya. 59. Okey, tak apa. Siapa yang tak ada tu mungkin dia ada kekangan ke apa ya. Okey, baik. Baik, saya ulang lagi pada yang baru masuk. Saya nak buat test pada Samir, satu analogi. Samir ni nama pelajar saya. Saya bagi 10 soalan objektif untuk dipilih. Samir ada akal, ada minda, dia boleh memilih jawapan yang dia nak. Kemudian, okey, Samir kata, okey, no problem Ustaz, saya akan buat yang terbaik. Dia pun tanda soalan 1, 2, 3 sampai 10 dia tanda.
Kemudian saya beritahu Samir, ya, saya nak beritahu sikit ni apa dia Ustaz. Saya nak beritahu awak ada pilihan untuk memilih jawapan yang betul. Ya, betul kan? Ya. Kemudian awak pun tahu kan apa? Awak pun tahu saya ada pilihan awak tu mungkin betul dan ada kemungkinan pilihan awak tu bertentangan dengan skema yang ada pada saya. Maksudnya awak ada kemungkinan awak pilih jawapan yang salah. Ya. Saya tahu. Baik, dia pun buat. Syamil buat dan dia hantar pada saya. Terus je saya semak terus. Okey Samir, awak dapat 7/10. Okey. Awak macam mana, apa perasaan awak, apa rasa awak? Yalah, saya tak best lah Ustaz, sebab saya rasa saya boleh jawab semua betul 10. Tapi rupanya ada salah. Okey. So kesalahan tu awak nak salahkan saya ke? Saya tanya Samir kan. Awak salah pilih tu Samir. Awak kata ada terdetik salah saya ke? Sebab saya bagi soalan tu ke awak salah pilih dan awak nak salahkan saya ke? Oh no. Samir kata tak. Tak Ustaz. Ustaz tak salah pun. Hanya saya yang salah kerana saya fikir saya tak cukup lagi ikut baca. Saya ada beberapa perkara tak berapa faham berkali saya salah. Okey. Ini satu analogi saya beritahu. Analogi ini berkait dengan af'alul ibad. Kalian pernah dengar perkataan af'alul ibad kan? Pernah dengar tak perkataan af'alul ibad? Pernah. Okay. Apa maksud dia? Faiz? Perbuatan manusia tu. Okey. Perbuatan hamba, perbuatan manusia, perbuatan insan. Biasanya apa yang dibahaskan dalam tajuk af'alul ibad? Apa yang dibahaskan dalam tajuk perbuatan hamba? Apa poin penting yang ditumpukan pada pembahasan perbuatan hamba? Teori ada pilihan, sama ada pilihan kan? Okey. Yes, sama ada you have a choice panggil ataupun you terpaksa dikawal oleh Allah SWT. You like satu boneka patung yang hanya ikut. You hanya seorang pelakon yang hanya mengikut skrip yang Allah SWT buat. Dengan makna you tak ada apa-apa kuasa, tak ada apa-apa usaha boleh buat dalam berhadapan dengan takdir Allah SWT. Betul? Baik. Analogi yang saya berikan tadi menunjukkan apa? Seolah-olah Samir yang menjawab soalan itu, seolah-olah dia diberi pilihan oleh saya. Memang saya beri pilihan. Okey Samir, awak pilih apa yang awak nak. You buat apa yang you nak. Then saya akan tengok, akan muhasabah, saya akan kira markah awak. Kalau you dapat 1/10, saya akan denda awak. Sebab saya tak suka dapat 1/10. 2, 3/10. Kalau 6/10 paling kurang, okay. It's okay. Saya cakap, contohlah, ini masa sekolah rendah lah. Masa berada di universiti ni orang tak buat macam tu. Belajar dah besar-besar. Baik,
bila Samir tu dapat 1/10, saya denda dia. Sebab kita dah deal. Samir kata okey, Ustaz dah deal. Okey, Ustaz boleh denda saya. Saya redha dan saya rela. Dan bila dia dapat 10/10, saya berjanji saya bagi hadiah kat dia. Saya bagi ganjaran kat dia. So dia kata, oh sukanya. Alhamdulillah. Kan? Yang tadi tak sukanya tapi nak kena terima juga. Sebab dia yang pilih nak buat benda tu. Saya dah beri pilihan pada dia, saya dah beri, saya dah tahu dia dah ada kemampuan untuk memilih, kan? Baik. So, kata ulama dalam akidah, begitulah takdir yang kita kena faham. Begitulah takdir yang kita faham, yang kita harus faham. Maksud dia macam mana? Sebelum tu ada awak rasa tak setuju tak? Tak setuju ke apa yang saya cakap ni? Tiada Ustaz. Ya? Okey. Kalau ada tak setuju, you nak question saya, you boleh tanya. Kan? Maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan takdir. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan apa yang kita nak buat. Allah SWT tahu tak saya akan minum ni? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT tahu saya akan minum. Tapi saya minum ni, adakah dia kalau saya minum air kopi ni dari Turki ni yang kawan saya bagi, Dr. Ali tu, dia bawa balik dari Turki. Bukan air beer ke, bukan air timah tu. Air timah yang orang buat tu kan, buat jenama timah tu kan. Timah tu ialah kependekan dari Fatimah. Sebab tu orang marah kan. Timah, kalau timah biji tu kan, yang tu orang tak marah sangat. Tapi itulah bila Islam ni tak orang umat Islam tak kuat. Islam dia tak ada salah apa. Masuk iklan pula dah. Islam dia tak ada apa sebab dia tak ada kuasa. Islam ni kita yang bawa dia tu, betul kan? Sebab tu masa Nabi bawa Islam tu nampak hebat. Sebab Islam ni dia bergantung pada pembawa dia, penganut dia. Okey, habis cerita habis. Bila Allah SWT, Allah tahu saya nak minum air dan saya minum. Allah tahu. Setengah orang dia kata bila Allah tahu kita nak buat sesuatu, maka kita memang akan buat. Dan kita nak kata salah, tak salah. Nak kata tak salah, salah juga. Jadi dia kata sebab Allah dah tahu saya akan buat tu, saya mesti akan buat sebab Allah tahu. Baik. Satu benda penting sangat yang kita nak kena faham kat sini, apa dia? You kena ingat atau you kena catat. Untuk ingat. Sebab kadang kita, tak apa aku tak catat pun aku ingat. Tapi kamu akan dikhianati oleh ingatan kamu nanti. Kamu tak, lepas ni seminggu kamu tak ingat. Kan? Sebab ada contoh, banyak contoh kan. Saya sendiri, password ni aku dah ingat betul-betul lah. Tiba-tiba lepas 2 minggu, alamak password tak ingat, kena bagi email semula, dia hantar password baru, change password semula, kan? Sebab orang kata al-ilmu tu saidun fal kitabatu qaidu. Kata syair, ilmu tu persis binatang buruan, wal kitabatu qaidu. Dan penulisan itu, catatan itu sebagai pengikat kepada binatang buruan tadi. Jadi
kalau kita memburu, dia kata, kita tak ikat dia, kita lepaskan begitu je ke? Fa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkuha wa tafukkaha bainan nasi taliqatan. Kata penyair, dia kata memang sangat tak cerdik lah, dia kata fa minal hamaqa, sangat tak cerdik kalau awak memburu satu binatang buruan, memburu seekor kijang, ghazalah, wa tafukkaha bainal nasi taliqah, dan kamu lepaskan dalam khalayak orang ramai tu taliqah, bebas begitu je. Kan? Tak dapatlah nak ambil dia, habis cabut lari lah dia. So ilmu pun begitu. Kalau you tak kait dia, tak ikat dia dengan kitabah, catatan, nescaya dia akan lari. Dia akan lari. Percaya. Baik. Jadi saya nak beritahu, memang Allah tahu segala perkara yang kita nak buat. Memang Allah tahu segala perkara yang kita nak buat. Tetapi, ni ada, kena ingat yang ni. Allah tahu kita nak lakukan sesuatu, bukan Allah tahu, bukan tahu kita lakukan sesuatu dengan paksaan dia. Dengan push, dia yang paksa, dia yang kawal. Tak. Allah tahu kita lakukan sesuatu berdasarkan pilihan kita, ikhtiar kita, usaha kita. Okey. Kat sini kalau macam tu, hilanglah kita tu rasa apa dia? Rasa dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa dipaksa oleh Allah melakukan sesuatu perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan. Okey. Faham tak semua tu? Faham. Okey, faham. Saya nak cari beberapa orang, saya nak tanya apa yang dia faham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah left. Okey. 02-000-176 student. Ada tak? 176 last dia. Saya kah? Kan. Okay. Saya ni siapa? Haris. Haris Haris jabatan mana? Jabatan. Ni, jabatan mana? Oh. Ada jabatan ke tak ada? Jabatan. Apa itu? Jabatan mana ya? Jabatan akidah dan pemikiran Islam ke? Jabatan fiqh usul ke? Usuluddin. Usuluddin tu dia ada dakwah pemikiran Islam, dia ada Quran dan hadis, dia ada akidah dan pemikiran Islam, dia ada sejarah dan tamadun Islam. Ni akidah dan pemikiran Islam. Bagus. Haris Ya. Kenapa awak terpinga-pinga saya tanya jawatan apa? Jabatan apa? Tak, ni dia ketak sikit. Ketak. Okey. Okey. Ketak sikit, gugup orang kata ya? Gugup. Okey, tak apa. Baca doa tu supaya tak gugup. Okey. Haris. Ya. Awak sepatutnya tak gugup sebab orang tak nampak muka awak. Kita bukan face to face, not yet. Okey? Betul. Okey Haris. Ya. Cuba awak ulang semula apa yang faham daripada apa yang saya beritahu tadi. Bahawa Allah tahu kita buat itu tidak menunjukkan kita terpaksa lakukan sesuatu perbuatan. Kenapa? Oh, ya? Okey, soalan dia sekali lagi. Ada setengah orang kata
Allah tahu kita nak buat sesuatu ataupun kita meninggalkan satu perbuatan, Ya. itu menunjukkan bahawa kita mesti buat sesuatu perbuatan tu ataupun tinggalkan dia. Sebab Allah dah tahu dan Allah dah catat di Lauh Mahfuz. Apa jawapan yang kita nak bagi pada dia, nak patahkan hujah dia? Allah Akbar. Rasanya macam mana abang? Jawapan tadi dah ada, saya dah beritahu dan semua kata faham. Oh, ya. Ya, awak baru masuk ke awak ni buat apa tadi? Tak apa-apa, cuma kurang ni jelas. Kurang jelas. Kesian lah kalau gitu. Mati kalau gitu. 1 jam saya bercakap awak kurang jelas. Haris. Tak, saya ada yang faham tadi sikit. Lepas tu ada yang blank sikit. Okey. Rugi tau. Rugi pada awak kalau awak ada masalah dalam kefahaman, bukan sebab awak tak faham, sebab line tak clear. Okey, bukan kata awak sebab you cannot understand, tapi line tak clear. So kawan-kawan, kalau siapa-siapa seorang daripada awak pun kalau tak faham, tanya terus saya tahu. Saya memang tak suka orang tak faham. Bukan tak faham kenapa, tak faham sebab line tak okey apa semua, tak faham. Saya tak suka macam tu. Jadi saya rasa kesian lah macam tu. Dia sepatutnya faham tapi dia tak faham. Dan dia nak tanya, dia takut ganggu orang lain. Faham tak Haris? Haris? Mana Haris lah? Okey. Sekarang ni Haris. Oh Haris. Test. Okey. Bagus. Okey Haris, awak tutup dulu. Saya nak terangkan sekali lagi. Ataupun Okay. awak nak terang. Terangkan sekali lagi. Okey, cantik. Walaupun Allah SWT menetapkan takdir dan dia tahu apa kita nak buat hari ni, apa dah kita buat, apa yang akan kita buat esok. Tetapi Allah tahu, pengetahuan Allah itu satunya dia tidak ada kuasa pada pengetahuan. Dia tak boleh paksa kita, Satu lagi, Allah tahu kita nak buat itu, bukan tahu kita nak buat dengan paksaan dia. Tetapi dia tahu kita melakukan sesuatu atas kehendak pilihan usaha kita sendiri. Okey. Haris boleh faham tak? Haris. Faham. Okey, macam ni Haris. Katakanlah esok kawan awak nama X tu dia bukan kawan awak lah. Awak tengok seseorang kat tepi jalan. Awak tengok kat depan dia ada satu gelas air mineral, satu lagi gelas yang mengandungi arak. Awak memang cam dan dia pun tahu. Dia pun ambil yang arak tu, dia minum. Dia ambil gelas mengandungi arak tu, dia minum. Dia tak ambil air yang ada air mineral. Sekarang ni dia pilih tu, dia nak pilih tu, Allah tahu tak dia nak pilih arak tu? Tahu Ustaz. Betul. Okey, cantik. Kemudian dia minum arak tu, Allah tahu tak dia nak minum arak dan diminum tu? Allah tahu tak? Tahu. Okey. Ya. Kemudian adakah sebab Allah tahu dia nak minum arak tu, dia terpaksa minum arak? Atas kehendak dia sendiri macam tu. Yes, Allah tahu dia minum
atas kehendak, pilihan, pemikiran dia sendiri. Jadi tak ada kaitan Allah paksa dia buat benda tu. Jadi seseorang yang nak menyalahkan takdir, tak boleh. Kita tak boleh salahkan takdir. Kita tak boleh nak salahkan takdir. Kadang-kadang orang selalu je, Allah, kena benda ni dah macam mana takdir dah. Kena sikit benda-benda yang tak elok, dah takdir dah. Nak macam mana, Allah nak macam tu. Allah semuanya nak pulangkan kepada takdir. Memang tu takdir. Tapi kenapa awak tak kata tak salahkan diri awak? Kita tak salahkan diri kita. Aku yang cari pasal tadi dengan dia. Dah kena pelempang ke dia, kena terajang ke dia. Aku kata takdir. Memang takdir. Sebabnya Allah dah tahu. Allah tahu kita pergi cari pasal dengan Alung tu, hutang Alung 10,000, sekarang ni dah jadi 100,000. Kemudian Alung jumpa kita, bertengkar dengan Alung tu suruh dia punya geng pukul kita apa semua. Allah tahu kita yang apa dia, yang cipta masalah untuk kita tu. Allah tahu kita yang memilih untuk pergi hutang Alung tu. Allah dah tahu dah kita pilih untuk bertengkar dengan dia dan kita dapat habuan. Kan? Itu maksud dia. Jadi kita tak berhak untuk salahkan takdir. Jadi jangan seseorang pensyarah ke, pelajar ke, bila sebelum periksa tak baca, tak ulang kaji sangat, tak berusaha sangat, bila lepas periksa, Allah, aku dapat 2.5 je. Kenapa Syekh awak dapat itu? Entah patutnya dapat tinggi lagi. Allah dah takdir nak buat macam mana. Lah. No. Kena malu. Malu pada diri sendiri nak cakap takdir. Ya Allah. Dia nak kelentong. Jangan macam tu. Takdir apa? Jangan salahkan Tuhan. Dah, awak petang-petang duk main bola. Pagi-pagi lagi main game. Tengah hari sambung game. Pergi makan, pergi apa, buka buku 10 minit tutup. Dah. Bukan kalian lah, sebab kalian yang masuk UM ni semua orang dah tough. Faham tak? Semua orang dah okey. Bukan jenis KO. Alih-alih nak salahkan takdir. Malulah. Betul tak? Malu seorang mukmin yang tak kuat. Seorang mukmin yang tak kuat sahaja beralasan macam tu. Orang mukmin yang kuat, yang dikasihi oleh Allah, tak buat macam tu. Al-mu'minul qawi, kata Rasulullah, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Walaupun wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang mukmin yang lemah, yang naif. Kan? Yang menyalahkan takdir, buat alasan takdir, tak ada apa yang dia usaha. Wa fi kullin khair. Walaupun begitu, pada kedua-duanya ada kebaikan. Cumanya yang kuat dari sudut pegangan dia, kuat dari sudut usaha dia, kuat dari sudut pengajian dia, kuat dari sudut hafazan dia, latih, ya. Tak faham dia cuba faham, tak faham cuba faham, jumpa kawan-kawan yang faham, tanya dan sebagainya. Kan? Seorang yang kuat, bukan seorang yang kuat kelentong, tak. Bukan seorang yang berpura-pura, tak. Seorang yang ikhlas belajar. Seorang yang ikhlas menimba ilmu. Itu maksud dia, kan? So begitu.
Jadi itu satu. Jadi Allah tahu apa yang kita buat itu, tahu dengan pilihan kita buat. Kalaulah kita buat itu dengan paksaan Allah, maka tak berhak kita dapat dosa. Kan? Sebab kita dipaksa. Kalau kita dipaksa, macam mana? Kita dipaksa tak boleh solat. Nak solat tak boleh solat. Kemudian nak bagi dosa. Allah tak buat macam tu lah kan. Maksudnya Allah bagi pilihan pada kita. Pilihan untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan dia. Jadi kalau macam tu tak salah Allah SWT. Betul kan? Ada soalan tak nak tanya? Ada, Doktor. Sila. Doktor, Assalamualaikum. Salam. Nak tanya boleh? Boleh. Okey, soalan saya. Kalau macam contoh situasi, contoh kita dah berhati-hati di jalan raya kan. Kita dah ikut dah apa macam peraturan dan sebagainya. Tiba-tiba kita accident. Lepas tu orang kan kata macam, oh ni takdir lah ni, nak buat macam mana, dah nasib tak baik, takdir Allah nak bagi accident. Macam tu. Yang tu kira macam kita salahkan takdir juga ke? Tapi sebab kita tak buat pilihan pun, sama kita dah ikut dah. Yes, okay. Thank you soalan. Apa yang saya cerita tadi, sebab tu nak kena ada soalan tu. Apa yang saya ceritakan tadi adalah semua perkara yang masuk dalam kategori perbuatan yang kita ada pilihan. Settle. Hani Hazri, ya. Jadi yang kita ada pilihan, yang kita boleh memilih, yang itu Allah dah tentukan. You boleh dapat pahala and you boleh dapat dosa. Kalau kita boleh memilih macam tadi, orang yang tepi jalan tu, apa dia, Hanif lihat tadi, dia boleh pilih minum air mineral, dia pergi minum arak. Kan? Dia ada pilihan tapi dia tak. Okey, baik. Perbuatan yang kita tak ada pilihan, kita tak dikenakan dosa padanya. Ini dan semua orang lain yang tak ada pilihan, dan kita kata sabarlah kak, sabarlah abang. Abang bukan cari pasal pun kan, tapi ada orang semena-mena datang tumbuk ke, tetak abang ke apa, yang tak cari pasal, yang kita tak ada cari pasal apa-apa pun. Orang mengamuk tak semena-mena. Kalau tadi kita pergi cari pasal dengan Along, kan? Okay. Kita tak ada pilihan. Orang mengamuk kampung sebelah, datang kita nak pergi ziarah rumah kawan kita kat kampung sebelah, tiba-tiba kena parang ke dia. Allah Akbar. Kan? Yang Tuhan ni, begitu juga you dah hati-hati di jalan raya, bila lampu oren tu you dah tekan brek, bukan tekan minyak. Lampu oren tu tekan brek pelan-pelan, merah tu you berhentilah sebelum merah. Kan? Tiba-tiba ada orang dari belakang, bam, hentam kereta awak. So, yang tu kita boleh katakan, Allah nak buat macam mana, mak dah ditakdirkan Allah, ujian lah, dah Allah nak uji saya lah ni, kan, macam tu. Okay, clear? Kiranya doktor, kan dengan pilihan, tapi kalau kita meminta, sorry, kurang jelas, sekali lagi. Kan perbuatan tu bukan pilihan, kiranya macam kita tak tahu kita accident ke tak kan. Tapi kalau kita terima ujian tu dengan sabar, kiranya kita akan dapat pahala pula kan. Oh, yang tu terbaiklah. Ni, bahkan kalau kita tak sabar, kita boleh dapat dosa. Sebab kalau diuji, paling kurang kita mesti sabar. Paling kurang tu. Maksud sabar macam mana?
kita tak menyumpah takdir, kita tak menyumpah Allah ke apa ke, lagilah teruk kan macam tu. Boleh bawa kepada yalah benda yang lebih teruk macam tu. Kita sabar. Tak adalah pula kita kalau setengah orang adat orang tu dia tak sabar, dia koyak baju dia apa sampai menangis meraung ke apa kan. Itu bertentangan dengan konsep sabar. Yang wajib, sabar tu wajib. Tak ada dah bawah tu. Ya. Lebih berat daripada sabar ialah kita redha. Ada orang kata sabar dan redha tu lebih kurang maknanya. Jadi dia bolehlah kata wajib. Tapi orang yang kata redha tu lebih tinggi daripada sabar, maka kita tak wajib redha, kita disunatkan redha. Tapi kita wajib sabar. Boleh faham tak? Sebab redha ni dia lain tu. Kalau you kena demam contohnya, you tak cari pasal, you jaga elok kesihatan, tiba-tiba demam. Jadi you kena sabar, wajib. Tapi kalau you nak lagi tinggi tingkatan dia, you kena redha. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita dalam keadaan demam panas tu dah seminggu tu, ataupun kita katakan jatuh motor kena langgar ke orang, ataupun kita hilang duit, you hilang duit yang mak ayah bagi untuk sebulan punya RM1,000 contohnya, you hilang, orang curi, you dah jaga elok-elok. Kalau kita redha dalam 3 ni, redha tu maksudnya benda tu berlaku, sikap kita serupa je, tak berlaku pun serupa. Maksudnya kalau kita demam, serupa kita tak demam. Itu redha maksudnya. Dua benda yang sama. Kalau kita hilang duit RM1,000, kita suka hati, maknanya redha, terima macam kita tak hilang duit seolah-olahnya. Awak hilang motor macam awak tak hilang motor tu. Itu peringkat redha yang atas sikit daripada peringkat sabar. Setengah ulama kata kalau macam tu, redha tadi atas musibah tak wajib, kita hanya disunatkan. Kenapa? Sebab tak semua orang boleh redha dengan pengertian redha begitu. Okey? Boleh faham kan? Okey, cantik. So kalau kita sabar, kita dapat Terima kasih doktor. Okey, kalau kita tak sabar, tak boleh. Sebab Nabi kata, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Okey. Atau kama warad. Siapa yang redha atas ujian yang Allah berikan, maka dia mendapat keredaan Allah. Siapa yang memberontak dan marah terhadap ujian ataupun bencana yang menimpa dia, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Itu Nabi kata. So sebab itulah Nabi kata pula, ajaban li amril mu'min, kan? Sangat mengkagumkan urusan orang mukmin ni. Kenapa? Sebab semuanya pada dia tu baik. Innal amra kulluhu lahu khair. Dan tak ada pun orang lain macam orang mukmin tu. Rasulullah kata. Sebab apa dia? Sebab apabila dia dapat kebaikan, dia syukur. Bila dia dapat keburukan, kemudaratan, dia sabar. Fahuwa khairul lah, maka semua tu baik untuk dia, kan? Itu maksud dia. So kita hadapi benda ni masa pandemik ni, dan kita redha. Ada orang tak suka sangat belajar online, ada orang tak suka sangat pula nak belajar face to face, kan? Tapi kita terpaksa hadapi benda tu sebab peraturan ke dan apa ke. So kita redha je lah, redakan hati, sabarkan hati, okey, kan? So optimiskan pemikiran, it's okay. Jadi semua kita rasa senang lah. Berjalan, kita tersepak tunggul kayu, terjatuh. Bukan jatuh segitu je, jatuh masuk longkang besar pula. Aduh, sakit je. Fikir-fikir molek-molek, aduh, aku tadi jalan tak tengok elok-elok. Nak salahkan takdir ke, nak marah ke, nak marah ke siapa ya? Kita fikir elok-elok. Nak marah.
nak marah ke tunggul tu dia bukan salah. Dia tak adalah. Dia memang duk macam tu dah. So Allah, tak ingat pada Allah, ya Allah, engkau puji aku ya, tapi ini salah aku juga ya Allah, kan? So kita rasa senang lah, kan? Kita akan rasa senang dan tenang lah. Tak adalah kita memberontaknya, betul tak? Gitulah maksud dia. Itulah ajaran agama yang dia nak tanamkan kepada kita sebagai satu akidah itu. Dan akidah macam inilah akidah yang Islam nak, yang masuk dalam hati sanubari, yang boleh kita tu kawal diri kita dengan akidah yang kita ada tu. Sebab tu akidah ni dia sepatutnya dia satu sistem kawalan pada diri kita. Mana dia tu masih sebagai scanner ke, dia boleh scan benda yang elok, benda tak elok. So dia boleh dapatkan benda tu yang elok. Dia boleh dinding diri dia daripada benda yang tak elok. Itu dia akidah. Sebab akidah yang kita cerita tu, nanti kita akan cerita. Akidah yang kita nak tu ialah akidah sahaja ini adalah akidah yang boleh menolak seseorang tu, memberi motivasi pada seseorang melakukan kebaikan atau keburukan. Tak kira akidah itu akidah yang benar ataupun akidah yang tak benar. Akidah yang akidah haqqah, sadiqah ataupun akidah batilah, yang batil. Dia akan menolak seorang tu melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Sebab tu kita tengok orang bukan Islam pun kan, dia ada pegangan yang sungguh-sungguh, yang betul, dia akan mengorbankan diri dia sendiri contohnya untuk agama dia, kan? Walaupun akidah dia tu akidah yang batil, akidah yang tak betul, akidah yang sesat, betul tak? Tapi sebab akidah tadi telah masuk betul-betul dalam diri dia. So, apa yang kita maksudkan dengan akidah yang kita nak ni ialah akidah Islam. Akidah Islam. Akidah secara mutlak itu betul ke salah, memang akidah kita namakan. Tapi yang kita nak cerita al-aqidah al-islamiyah. Akidah Islam inilah yang kita nak pegang, yang boleh membawa kita kepada bahagia dunia dan akhirat. Kan? Itulah. Ada soalan lain tak? So tadi kamu faham bahawa kita tu bukan dipaksa. Dekat mesej ada soalan. Oh sorry. Saya tadi ada nampak kemudian Ustaz nak tanya. Adakah semua perbuatan kita mutlak atas pilihan kita? Bagaimana nak kaitkan dengan iradah Allah? Terima kasih. Okey, baik. Ada ulama kiaskan macam ni. 249 kita jangan kata mutlak tau. Kita jangan kata mutlak atas yang kita nak semua tu, apa semua jadi, ya. Jangan letak mutlak. Kita letak perkataan adatan. 249 ada dah? Sila. Siapa tu? Nama apa? Tes. Okey, ada. Nama siapa? Ammar. Ammar dari mana? Sebelum ni kat mana? Kat ni Lampuri ke Stam ke apa? Saya dari Asasi, Lampuri. Lampuri ya? Okey. Kenapa awak boleh tanya soalan tu? Soalan yang sangat bagus. Macam mana awak boleh tanya soalan tu? Soalan ini adalah terbina dari ilmu juga ni. Okey. Terangkan sikit. Sebab tadi Ustaz kata kan kita buat apa-apa perbuatan, Ustaz kata Allah bukan tahu secara paksa, tapi Allah tahu kita buat benda tu atas ikhtiar kita. Okey, atas kita pilih. Okey, cantik. Okey. Bagus soalan ni sebab dia ada kaitan dengan satu benda. Jangan lupa perkataan ni
adatan. Adatan ni biasanya. Adatan ni makna dia kebiasaannya. Okey. Jadi Ammar, bagus soalan awak. Ammar, kita letak macam ni. Apa yang kita buat itu atas pilihan kita dan kebiasaannya kita dapat apa yang kita nak. Boleh faham tak? Boleh faham tak, Ammar? Apa yang kita buat itu atas pilihan kita dan kita buat, kita usaha tu biasanya dapat tapi boleh jadi tak dapat. Ada muskil lagi tak, Ammar? Boleh ulang balik Ustaz? Okey. Apa yang awak buat, Ammar, atas pilihan awak. Tapi apa yang awak nak dapatkan, awak usaha nak dapatkan tu, okey, contoh macam ni lah. Saya pilih nak pegang sudu ni. Memang kebiasaannya saya akan dapat pegang dia. Saya pilih dan saya tekadkan niat, saya qasadkan, saya usaha, saya angkat, saya dapat. Tapi mungkin satu ketika saya tak dapat angkat sudu ni. Ada masa mungkin saya tak dapat angkat sudu ni dengan sebab-sebab tertentu. Maksud dia, bila saya usaha dengan pilihan saya akan dapat natijah daripada perbuatan saya tu. Betul tak? Betul. Okey. Tapi tak setiap kali saya buat, saya akan dapat apa yang saya nak tu. Itu berkait dengan faktor yang lain-lain pula. Baik, saya tahu Ammar tanya, ni Ammar dan semua perhati elok-elok perhati elok-elok. Ammar tanya, Allah SWT ada iradah kan? Betul tak? Betul tak? Kita Allah bagi iradah juz'iyah kan? Iradah yang satu juzuk yang sedikit. Betul tak? Betul tak? Allah bagi iradah kat kita. Baik. Ada ulama kata, tak silap saya, Syekh Al-Buti dia ada cerita. Contohnya kan, kalau kita analogikan iradah Allah ini, kita kata ini bulatan ni semuanya iradah Allah yang besar ni kan, bulatan yang besar ni iradah Allah. Baik. Kalau iradah kita satu titik kat dalam tu contohnya, kan? Ammar boleh faham tak? Semua boleh faham tak? Boleh tak? Okey, cantik. Boleh betul. Okey, cantik. Okey, cantik. Okey, cantik. Sekejap saya nak cari kertas. Baby. Okay, I have. Okay. Okay. Alamak, tak nampak pula. Nampak tak? Oh, tak nampak. Tak nampak. Oh, nanti dia nak kena buang ni. Aduh, buang latar belakang ni. Okey. Dia kena buang latar belakang pun nampak. Ni. Katakanlah iradah Allah yang besar tu kan, Ammar. Bulatan yang besar tu semua iradah Allah katakan ya. Kemudian satu titik tu adalah iradah awak. So, adakah iradah Allah tu bertentangan dengan iradah awak? Tak. Kenapa tak? Sebab kita pun dalam iradah Allah juga. Sebab kita dalam iradah Allah juga. apa yang kita nak tu Allah nak.
Maknanya Allah setuju dengan apa yang kita nak. Setuju tu bukan maksud Allah setuju kita nak tinggal semayang. Tak. Tapi dengan makna apa dia? Dengan makna apa yang awak pilih tu Allah kata, okey, awak pilih benda ni kan? Allah kata, okey aku bagikan. Bagi, awak pilih awak nak, aku bagi. Tapi aku suruh malaikat kira, awak tu buat tu dapat dosa ke dapat pahala? Macam tadi Ammar, macam saya suruh Samir tadi pilih jawapan dia. Dia pilih jawapan tu, saya bagi pilihan pada dia. Tapi dia pilih jawapan yang salah. Salah semua, 0/10. Saya dah deal dengan dia. Kalau salah semua, saya rotan 10 kali. Dia kata, okey Ustaz, no problem. Sebab saya sayang Ustaz, saya rela apa yang Ustaz nak buat. Dia kata, contohlah. Okey? Okey. Maksud dia apa dia? Maksud dia, ulama kata tidak ada pertentangan antara iradah kita dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab bila Allah bagi iradah kepada manusia, Allah nak iradah hamba dia tu berfungsi. Kalaulah Allah bagi iradah, then Allah cantas iradah kita, kita nak tak dapat, nak tak dapat. So, apa guna Allah bagi iradah tu? Betul tak, Ammar? Betul tak? Macam soalan sia-sia Allah bagi iradah. Kalau tak silap saya baca buku kitab Al-Bukti tu dia cakap, sebagai contoh lah, kalau ni dua orang ni, ya, kalau ini dua orang, yang ni Allah bagi iradah pada dia, yang ni Allah tak bagi iradah pada dia, yang ni Allah tak bagi iradah pada dia. Yang Allah tak bagi iradah pada dia ni, dia boleh nak berkehendak sesuatu tak? Dia boleh pilih tak? Tak. Tak lah, betul tak? Betul. Yes. Okey, cantik. Kemudian yang ni Ammar dan semua yang lain, Allah bagi iradah pada dia kan? Kita cakap tadi, Allah bagi iradah pada dia, okey? Betul tak? Okey, cantik. Kalaulah iradah dia ni, Allah matikan fungsi, serupa tak antara dia dengan yang ni, yang memang daripada asal tak ada iradah? Serupa tak? Serupa. Serupalah. Serupalah. Ya Allah, aku memang tak ada iradah ya Allah. Engkau tak bagi iradah pada aku. So, aku memang tak boleh nak berkehendak sesuatu, tak boleh nak inginkan sesuatu sebab tak ada sifat iradah. Yang ni pula kata, ya Allah, walaupun engkau bagi iradah padaku, tetapi iradah aku ini dibelenggu oleh iradahmu, selalu dibatasi oleh iradahmu, selalu dikongkong oleh iradahmu, dan aku tak boleh berbuat apa-apa, iradah aku juga tak boleh berfungsi. Jadi tak sia-sialah iradah yang ni memang tak ada dah, okeylah, tak ada sia-sia. Yang ni sia-sialah Allah bagi iradah pada dia, sedangkan iradah itu tidak boleh menjalankan fungsi dia. Jadi sekarang ni kita nak kata macam mana? Ulama kata, bila Allah bagi iradah kepada seorang hamba dia, maka Allah nak iradah hamba dia itu boleh berfungsi dan dia boleh memilih, dan biasanya dia akan dapat apa yang dia pilih, yang dia nak, yang dia usahakan. Okey. Ada muskil lagi, Ammar? Jelas tak? Alhamdulillah. Masih tak? Sama. Okey. Orang lain ada tak lagi tu? Sebab kita nak habis dah masa ni. Ada ni tak lagi? Kita ada lagi pembahasan tentang takdir nanti minggu last. Oleh kerana benda tu pada saya penting sangat, so saya ambil masa tutorial ni nak terang sikit supaya awak tak dibelenggu benda tu. Kita tak rasa kalau kita malas kan? Kalau kita malas, malasnya rasa. Kenapa nak baca buku ni malas ni? Aduh.
Masa nak tutup je kitab ni letak sini, dah takdir macam tu. Allah dah takdirkan aku malas ni. Ya, okeylah tutuplah buku, letak situ. Yang ni yang kita tak nak ni. Yang ni kita tak nak ni. Buka buku. Kenapa rasa ngantuk ni kan? Ni syaitan ni memang selalu nak kacau. Kalau orang Muslim, mukmin nak membaca je, nak dapatkan ilmu je, masa tu dia nak kacau. Aku tak nak ikut dia. Satu pula, nafsu aku ni pula nak bersekongkol dengan syaitan. Nak supaya aku tak membaca. Suka sangat aku dapat periksa sikit. Tak lulus periksa lagi suka. Aku menjadi seorang mukmin yang lemah, suka sangat. Syaitan dengan nafsu aku sendiri ni. Hancur aku kalau ikut. Hancur. Aku tak nak ikut. Pergi buat air kopi sikit. Ambil asbab untuk keraskan mata sikit apa semua. Baca, tak ikut nafsu. Tak ikut nafsu sangat juga. Aku yang tu yang kita nak. Yang tu yang kita nak. Kan? Macam tu. Dah lama aku main game ni, dah 1.5 jam ni main game ni. Mampuslah macam ni. Kalau nak ikut main game 5 jam straight pun okey main game. Ada manfaat tak aku buat macam tu? No, tak ada. Syaitan memang suka, nafsu memang suka. Dan aku nak kejayaan. Aku nak capai, nak gapai, nak genggam satu kejayaan yang tinggi, yang membanggakan diri, membanggakan masyarakat, lebih-lebih lagi membanggakan ibu dan bapa aku, ayah aku, kan? Dah lah aku dah masuk ke institusi pengajian tinggi ni, yang GAH ni dan sebagainya. Takkan kot aku nak selalu ikut nafsu, takkan tak berubah kot minda aku, pemikiran aku, kan? So kita semangat macam tu lah. Nah, apa yang Allah takdirkan, kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Cuma kita boleh seolah-olah melukis, melakar perjalanan kita. Sendiri apa yang kita nak. Dan kita usaha sungguh-sungguh, betul-betul untuk gapai, capai, genggam apa yang kita nak. Kan? Bukan serah pada takdir. No. Asyik main je. No. Ada masa main, ada masa serius. Main, serius, main, serius, main, serius. Okay. It's okay, kan? Ada masa. Macam orang kata, likulli maqam maqal. Nak bercakap pun tengok situasi. Jangan setiap situasi kita cakap senada je. No. Bukan orang cerdik macam tu, kan? Okey, nampak macam membebel, tapi maksud saya nak bagi sikit semangat kepada kalian, kekuatan. Ya. Sebagai seorang ayah, ya, ayah ke atuk pun ikutlah. Kan? Kalau Betul. ya sayang. Nak tanya sikit lah sebelum habis ni. Okey. Kan tadi yang soalan tadi siapa? 249 tu. Itu Ammar. Kan dia tulis perbuatan kita mutlak atas pilihan kita. Jadi kita kat situ adakah sama dengan fahaman daripada fahaman Qadariyah yang mana Fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah. Okey, Mu'tazilah adalah Qadariyah. Qadariyah ni dah terhapus lama dah. Qadariyah al-ula, dia ada 2 jenis Qadariyah. Qadariyah yang dulu tu dah padam dah. Semua dia punya pemikiran dah tak ada. Ada sekali Qadariyah al-thaniyah. Qadariyah al-thaniyah ni lah yang kita namakan dia Mu'tazilah. Okey, Mu'tazilah kata kita secara mutlak melakukan sesuatu. Allah bagi kat you kuasa dan you boleh buat apa saja.
walaupun Allah tak nak. Kita beza dengan dia. Haikal, kita beza. Kita kata semua Allah cipta. Mu'tazilah kata kita yang cipta perbuatan kita. Ya, kita pilih, kita cipta, Allah tak campur tangan. Allah tak boleh nak sekat kita. Okey? Sebab ini Allah dah bagi ke kita kuasa, then Allah tinggalkan kita, okey, buat apa yang awak nak buat. Cipta apa awak nak cipta. Tapi kita tak bukan tu. Allah bagi kita pemikiran, akal, Allah bagi kita kemampuan untuk melakukan, kita usaha, Allah cipta. Kita usaha, Allah cipta. Kadang kita usaha untuk dapatkan, kita tak dapat sebab Allah nak uji. Ataupun sebab apa dia? Sebab kita nak dapatkan benda tu, orang lain pergi cantas. Kita usaha nak dapatkan projek tu, si A usaha nak dapatkan projek tu, datang si B, dia yang dengki dengan kita, dia masuk beritahu orang besar, fitnahkan kita, jangan bagi tender pada dia ni, jadi dia dapat tender tu. Walaupun kita dah usaha dengan suci, kita tak dapat juga. Okey. Kenapa? Sebab ada anasir jahat lain yang menggagalkan usaha kita. Cuba fikir macam ni. Dan Allah beri je siapa yang nak buat jahat. Jiran kita kena sihir. Kenapa Allah SWT bagi orang tu buat jahat je? Allah bukan jahat. Orang tu nak buat jahat sebab Allah dah janji siapa buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Jadi Allah berikan pada dia buat tu, Allah cipta yang dia nak. Bukan Allah nak kan? Sebab Allah tak suruh jahat kan? Allah tak suruh buat jahat, betul tak? Jadi dia nak buat jahat, Allah pun cipta perbuatan jahat dia nak tu, Allah bagi dosa pada dia. Malaikat catat dosa pada dia. Haikal. Ya, Doktor. Awak tim mesti ada lagi kemusykilan. Apa lagi agaknya? Sekarang ni gini, kita jangan letak adakah semua perbuatan kita tu mutlak atas pilihan kita. Saya dah cakap tadi, jangan letak mutlak tu kan. Perkataan mutlak itu seolah-olahnya kita menentukan segala-galanya. Padahal kita dah cakap tadi, bukan. Kita memang Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan. Awak nak buat sesuatu yang bersifat pilihan, awak rasa awak boleh memilih ke? Awak rasa Allah yang paksa awak memilih? Kita pilih. Kita janganlah pergi jauh sangat. Kita pergi, aku nak pegang bolpen ke nak pegang mark ni? Boleh pilih kan? Aku nak letak semula. Nak letak ni semua. Dua-dua aku tak nak pegang apa-apa. Allah bagi dah kita memilih. Tetapi Allah yang cipta dia. Bila kita pilih nak angkat ni, Allah cipta bolpen ni terangkat. Kita yang pilih nak buat benda tu. Allah cipta. Terangkat. Macam tu. Jadi kita macam tu lah. Jangan yang pilihan mutlak ni, jangan faham kita boleh bersendiri tanpa Allah. No, bukan macam tu. Sebab saya dah beritahu ke, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu gerakan seinci pun, sikit pun bergerak kecuali dengan kekuatan daripada Allah SWT. Kita tak boleh awak buat apa-apa. Cuma kita usaha, Allah cipta kan. Betul tak? Tapi kita usaha, kita pilih kan. Kita pilih nak syurga ke nak neraka. Ustaz, Allah dah tentukan kan siapa dia syurga, siapa dia neraka. Cuma kita tak tahu. Betul tak macam tu? Betul. Tapi boleh tak sekarang ni kita pilih nak pergi ke syurga ke kita pilih nak pergi ke neraka? Boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Kita usaha, ya Allah jagalah iman aku, ya Allah, aku takut tergelincir, ya Allah, aku ni nak kebaikan dan usaha
selama ni aku ni dah dapat dah solat apa semua, walaupun tak khusyuk sangat solat tu, dapatlah puasa ya Allah, jagalah iman aku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah kan suruh selalu doa apa semua ya Allah. Aku takut tergelincir iman jadi murtad dan tak suka semula pada iman. Takutnya okey. Baik. Satu penutup ya. Dah banyak dah lebih masa sikit. Okey. Penutup ni macam ni. Penutup dia nanti kita sambung semula cerita ni. Saya rasa awak mesti terkejut ya. Haikal, Ammar rasa terkejut. Macam satu benda baru ya saya cakap. Ada macam tu kan? Ada rasa terkejut macam tu? Tak macam you belajar dulu ke? Tak adalah sangat. Ada sikit-sikit kan? Cuma menyimpulkan persoalan. Ada macam tak betul lah Ustaz Syed ni ngajar. Ada macam tak betul lah. Mungkin lah. Tapi lepas saya terang boleh terima kan? Boleh jelas. Okey macam ni nak beritahu satu rahsia lagi. Apa dia? Sa'id Ramadan Al-Buti kan? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia dalam kitab ni tak silap saya. Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Awak ada tak kitab ni? Kalau boleh dengar, awak tak dengar. Ada tak kitab ni? Kubral Yaqiniyat Al-Kauniyah. Tak ada Ustaz. Kita baca kitab ni, saya duduk baca, kita catat semua kan. Macam ni. Dia ada terang dalam kitab ni tak silap dia. Lepas dia terangkan apa yang patut dia terangkan tu, supaya kita tidak menyalahkan takdir, supaya kita menetapkan bahawa kita itu hamba, Allah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kita hamba, Allah tu Allah. Jadi ada di bab satu tajuk, dia kata, seingat saya lah, saya pernah baca, dia kata apa? Dia kata selepas aku terang semua ni, tapi sudah tentu awak atau saya sendiri, dia kata, kita ni masih lagi rasa tak puas hati kan? Kita rasa masih ada lagi something wrong kan? Masih lagi rasa kita ni nak kata bebas tak juga, nak kata dikawal tak juga kan? Jadi so dia kata yang senangnya dia kata, kita ini teguhkan makna pengabdian diri pada Allah. Kita ni hamba, Allah itu Allah. Jadi dia kata, jadi kita serahkan diri kita pada Allah Taala. Apa-apa Allah nak buat pada kita, it's okay. Macam tu. Faham tak? Jadi kat sini dia akan dekat semula dengan aliran tasawuf apa semua kan? Maksudnya kalau kita dah jelas semua tu, kita ni boleh memilih, boleh buat sesuatu. Tapi kadang-kadang kita masih lagi rasa masih ada kemusykilan lagi, macam jawapan tu tidak memberi qanaah lagi, tidak memadai, tidak boleh meyakinkan kita lagi ke apa ke. So dia kata pada masa tu awak yakinlah bahawa awak hamba, Allah ti Allah, dan awak wazifah you, tugas awak adalah taat pada Allah dan jangan fikir apa-apa tentang apa yang Allah nak buat kita, nak jadi apa dah. Yang penting you berjalan ikut apa yang disuruh, kita lari daripada apa yang dilarang. Lepas tu kita last kali kita serah pada Allah SWT. Kan? Macam tu. Yang tu kena pegang juga tau. Di samping yang tadi. Yang tu kena pegang juga. Okey. Sebagai penutup dahulu, nanti kita sambung lain kali ya. So boleh tak Haikal? Boleh tak Ammar? Boleh tak semua yang lain Okey. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan.
sorry saya nampak macam semangat sikit tadi, nampak macam marah tapi tak marah. Cuma bagi semangat pada kalian untuk sentiasa teguh, sentiasa ke hadapan, sentiasa maju ya. Jangan rasa kita ni macam Jabariyah yang tak ada usaha. Jabariyah dia menolak usaha. Kita mengisbatkan usaha. Kita ada usaha tapi Allah tentukan. Okey? Kita ada usaha, Allah yang tentukan, dan biasanya usaha kita tu mendapat apa yang kita nak. Biasanya kita dapat apa yang kita nak. Walaupun kadang-kadang Allah nak uji kita, jatuh di dalam perjalanan, kita tergelincir, tak dapat apa yang kita nak dan sebagainya. Okay, so we still have a time to discuss this topic, insyaAllah. Okay, lain kali kita sambung lagi. Okay, thank you semua. Ada soalan nanti simpan. Okay, thank you semua.